Baik, tajuk qawaid untuk bab yang ke-9 bertajuk Ad-Dhamir Al-Muttasil. Ad-Dhamir makna dia kata ganti nama, Al-Muttasil yang bersambung. Jadi yang ni seperti mana yang pernah kita explain dulu pada minggu lepas, iaitu Ad-Dhamir terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali, Dhamir itu ada dua jenis dalam bahasa Arab ini. Dalam bahasa Melayu pun sama lah. Jadi, Ad-Dhamir dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama kita panggil Al-Munfasil. Al-Munfasil. Dan yang kedua kita panggil Al-Muttasil. Baik. Contoh apa Al-Munfasil ni? Kalau kita nak buat ayat untuk Dhamir Al-Munfasil, biasanya kita nak buat ayat tentang, kita nak describe something, kita nak ceritakan something, jadi kita akan buat ayat saya budak baik. Contoh Jadi bila kita nak buat ayat describe something kan, dia cikgu mat. Contohnya lah kan. Jadi bila kita nak buat ayat yang jenis macam ni, kita akan guna ad-dhamir al-munfasil. Maknanya ayat itu dhamir yang terpisah daripada perkataan. Tapi bila kita nak buat ayat yang kita nak kaitkan benda tu dengan diri kita, ataupun kita nak kait benda tu dengan orang, kita akan guna dhamir yang berbentuk al-muttasil. Contohnya kita nak buat ayat itu kereta pula dah. Tak apalah. Keretanya. Nampak? Kita nak sambungkan asalnya apa? Dia. Ini kereta dia. Tapi kita tak buatlah ini kereta dia. Kita buat itu keretanya. Nampak dia bersambung dengan perkataan tu. Ini guruku. Contoh kita nak buat kan. Kita nak kaitkan cikgu tu dengan kita akan sambungkan. Kita akan guna dhamir muttasil. Jadi secara ringkasnya, dhamir muttasil bentuknya begini. Jadi ejaannya tak samalah. Ejaannya tak sama. Contohnya saya dalam bahasa Arab, untuk dhamir munfasil saya, kita akan pakai ana. Tapi kalau kita sambungkan je dengan perkataan, kita tak kata guruku tu, kita tak katalah mudarrisun ana. Tak. Kita akan jadikan dia ya sahaja. Ana tu akan jadi ya. Jadilah mudarrisi, huwa mudarrisi. Nampak? Kita sambungkan yang mudarrisi. Dia mudarris guru. Yi ni jadikan saya guruku. Nampak itu maksud tajuk ad-dhamir al-muttasil. Baik. Now kita nak tengok apa perkataan yang berubah. Okey. Jadi yang pertama sekali kita terus tengok ad-dhamir. Kalau kita belajar dulu ada 6 dhamir yang kita belajar. Kita belajar ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Ada 6. Yang kita belajar pada minggu lepas, dhamir munfasil ada 6. Ana, saya, nahnu, kami. Okey. Lepas tu anta, awak lelaki, anti, awak perempuan. Huwa, dia lelaki, hiya, dia perempuan. Yang tu kita akan guna dhamir tu bila kita nak buat ayat menggambarkan sesuatu. Awak guru saya. Dia cikgu sekolah. Contoh saya pelajar kuim. Okey, kalau kita nak buat ayat macam ni, kita akan guna dhamir munfasil tu lah. Ana, nahnu, huwa, hiya, anta, anti. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Ada 6 ni. Tapi bila kita nak buat ayat yang mengaitkan, kita kena tukar. Ana, dia akan jadi, kita tengok terus. Ana, dia akan jadi yi sahaja. Jadi ana, instead of kita sebut kitabun ana, buku saya, kita kena tukar jadi kitabi. Nampak? Okey. Mana pen? Ni pen. Okey. Jadi ana akan jadi yi sahaja. Mati kan ya? Yi. Nahnu akan jadi na. Kitabun nahnu akan jadi na sahaja. Anta akan jadi ka. Anti akan jadi ki. Huwa akan jadi hu. Hiya akan jadi ha. Nampak?
Seperti mana dia jadi nya, macam itulah. Saya jadi ku, engkau jadi mu, yang itulah. Jadi dia akan berubah benda tu. Baik, now we put in test terus. Okey, macam mana nak sebut qalamun ana, pen saya. Jadi tak betul kalau kita sebut qalamun ana dalam bahasa Arab, kita kena tukar ana jadi apa tadi? Kalau tengok balik depan, ana akan jadi yi saja. Kitabun ana jadi kitabi. Jadi kalau qalamun ana, dia akan jadi qala apa? Qalami. Nampak? Okey. Boleh buat? Baitun nahnu jadi apa? Nahnu jadi apa? Nahnu akan jadi na. Baitu na. Baituna. Satu lagi, bila dia tun, kan kita sebut tu qalamun baitun. Tun tu tanwin hanya berlaku kalau dia last kali. Kalau ta ni last kali baru kita tun. Tapi kalau kita buat sambung, kita sambungkan dengan na, tun tu dah tak jadi last. Jadi tak boleh nak sebut tun lah. Tak boleh sebut baitun na, tak boleh. Tun tu kita buang satu tanwin dia, tinggalkan satu je. Jadilah baituna. Sama juga maktabun. Maktabun campur anta akan jadi maktabu. Maktabun campur anta akan jadi ka. Jadilah maktabuka. Asalnya maktabun, tetapi bila dia dah ada lagi yang lagi hujung, buang satu tanwin dia tu, jadikan dia satu saja. Maktabuka. Nampak? Okay, baris. Sebab anta akan jadi ka. Anti akan jadi ki. Mirwahatun akan jadi mirwahat. Ta tu, ta marbutah boleh sambung. Jangan tun lepas tu sambung kaf je, salah. Ta marbutah, bukakan dia balik, sambungkan dia dengan ki. Mirwahatu, alamak. Mirwahatu ki. Okey, jadilah dia mirwahatu ki. Hadiqatun pun macam tu juga. Hadiqatun, ta tu boleh bukakan dulu. Hadiqatuhu. Ni jawapan dia. Ni Ustaz nak kamu fikir balik kenapa dia jadi macam tu. Qaryatun, hiya akan jadi apa? Hiya akan jadi ha. Dia qaryatun. Ta tu buka dulu. Ha. Qaryatu ha. Okey, betul. Itulah jawapan bagi soalan ini. Very simple soalan ni. Ana jadi yi, nahnu jadi na, anta jadi ka, anti jadi ki, huwa jadi hu, hiya jadi ha. Tukar je. Alright? Okey, kita jumpa untuk video yang seterusnya. Tajuk yang terakhir. Assalamualaikum.